Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa as-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Cikgu Syarif sihat tu? Alhamdulillah. Di malam ni insya-Allah kita akan bawa dah kitab. Tu bawa dah kitab. Dia ada cetakan baru tapi yang saya guna cetakan lain. Beli dah Haji kitab. Beli dah. Cetakan mana? Sama dengan saya lah. Boleh lah sama saya. Tapi bahasa yang tu lebih cantik. Dia lebih elok lagi lah. Dia lain, ramai yang terjemahkan kitab dia. Jadi kita seperti mana yang kita sebut, kita akan baca sirah. Cumanya malam ni atas cadangan pada Cikgu Syarif lah, kita cerita sikit berkenaan dengan Perang Jamal ni. Perang Jamal ni kemudian cerita lepas kewafatan Nabi SAW, lebih kurang 25 tahun setelah kewafatan Nabi baru jadi Perang Jamal ni. Baik. Jadi tuan-tuan, sebenarnya cerita Perang Jamal ni kisah yang mana jadi peperangan antara sahabat Nabi SAW. Jadi cerita ni kebiasaannya ustaz ataupun ulama jarang ataupun segan nak sebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata seperti mana sebut Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ni ulama besar hadis, guru pada Imam Malik besar. Dia sebut Allah Ta'ala dah membersihkan tangan aku daripada darah-darah mereka. Ini darah orang yang mulia, dan aku tak nak kotorkan lidah aku dengan menyebut tentang mereka, takut silap. Sedangkan ada satu hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah sebut tentang Ammar kan, Yu'sa ibnu Sumayyah, malangnya bagi kamu anak Sumayyah, taqtuluka fi'atul baghiyah, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang buruk. Ini Ammar bin Yasir. Bila tanya pada Imam Ahmad, Imam Ahmad ni anak murid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ambil hadis pada Imam Ahmad. Imam Ahmad mazhab dia di belah tanah Arab, kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i kan. Imam Syafi'i juga ulama besar hadis. Jadi Imam Ahmad bila orang tanya pada dia berkenaan dengan hadis ni, kata Imam Ahmad, cukup sekadar kita mengetahui Ammar telah dibunuh oleh golongan yang buruk. Aku tak nak komen, takut silap. Jadi pasal apa tuan-tuan ceritanya? Cerita dia panjang dan balas ada orang tanya saya soalan. Tanya ustaz, dalam hadis Nabi ada sebut, hadis yang sahih, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtu fin nar. Nabi Muhammad SAW sebut, apabila bertemu dua kelompok Islam ataupun dua orang Islam dengan pedangnya, yakni saling berbunuh-bunuhan, fal qatil wal maqtul fin nar. Yang bunuh masuk neraka, yang kena bunuh masuk neraka. Dia nak cerita, tanya soalan ni lah. Jadi orang tanya, ya Rasulullah, hadzal maqtul, yang kena bunuh masuk neraka, padanlah. Yang masuk apa? Hadzal qatil, yang bunuh masuk neraka, padanlah dia bunuh. Fama balul maqtul, pasal apa pula yang kena bunuh masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi, pasal yang kena bunuh tu pun dia berniat nak bunuh kawan dia. Jadi dia orang tanya saya soalan. Jadi jadinya peperangan Jamal. Yang ada di pasukan Sayyidina Ali, adanya Sayyidina Ali, adanya Hasan, adanya Husin, adanya Ibnu Abbas, adanya Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Ini ulama-ulama ni sahabat-sahabat min kibar sahabah. Di kalangan tentera Aisyah pula ada Zubair bin Awam, ada Talhah bin Ubaidillah yang dijamin syurga tuan-tuan. Ni antaranya awal masuk Islam dan dijamin syurga. Tuan-tuan mengajar, tanyalah mana-mana ustaz
yang balik daripada Syria ke, balik daripada Mesir ke, balik daripada mengaji pondok ke, mengaji daripada universiti mana-mana seluruh dunia, bila sebut al-asyarah al-mubasyiri bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga. 10 orang lah. Hadis dia sahih tuan-tuan, sabit riwayat Imam Tirmizi. Ada orang dia tak boleh terima, kata hadis ni palsu. Dia yang palsu dia tuan-tuan. Hadis ni sahih riwayat Imam Tirmizi rahimahullah. 10 orang tu siapa tuan-tuan? Nama saya tak ada lah tuan-tuan. Hak 10 ni juga adalah 10 orang manusia yang paling mulia setelah para rasul. Tidak ada bandingannya. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, selain pada Nabi dengan Rasul, 10 ni yang paling agung. Bukan calang-calang lah tuan-tuan. Jadi sampai 10 ni Rasulullah sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. 10 orang. Semua ni dijamin syurga. Terkenal tuan-tuan. Tuan-tuan baca dalam kitab akidah pun kadang sebut 10 orang. Al-asyarah mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin syurga. Termasuk juga isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga dijamin syurga. Berdasarkan apa tuan-tuan? Berdasarkan ketika mana Huzaifah al-Yamani. Tuan-tuan kenal Huzaifah al-Yamani? Sahabat Nabi yang simpan rahsia kan? Waktu dia nak meninggal dunia, dia pesan kat isteri dia. Dia nak meninggal dunia, dia pesan kat isteri dia, kalau hang nak bersama dengan aku di syurga, jangan menikah setelah kematianku. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut fa innal mar'ah li akhiri zawjiha. Sebab perempuan bagi suami yang terakhir. Kan ada orang perempuan kahwin banyak, kahwin dengan ni cerai, nanti kahwin dengan ni cerai, kahwin dengan ni cerai, yang terakhir tu. Disebut hadis fa innal mar'ah li akhiri zawjiha, pasal perempuan milik menjadi isteri bagi suami dia yang terakhir. Sebab itulah kata Huzaifah al-Yaman, seluruh isteri Nabi tidak dibenarkan berkahwin setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak tuan-tuan? Aisyah muda tuan-tuan. Waktu Rasulullah meninggal baru 18. Dia meninggal nanti umur 63. Tak kahwin dah. Pasal apa? Sebab isteri Nabi juga akan menjadi isteri bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Itu disebut oleh Huzaifah al-Yaman. Baik, ini juga jamin syurga. Pertemuan ni dahsyat tuan-tuan. Malah yang syahid pun ramai. Sayyidina Ali, tentera dia ada 10,000. Kemudian tentera Aisyah ada 5,000. Macam mana boleh jadi perang ni? Oh, panjang cerita tuan-tuan. Itu ada panjang cerita. Dia rentetan dia awal tu, sampailah ke perang Siffin nanti. Sampailah apa? Naiknya Muawiyah bin Abu Sufyan, naik pula Daulah Abbasiyah. Baik, tapi saya cuba ringkaskan lah tuan-tuan. Untuk malam ni saya cuba ringkaskan mana yang boleh. Yang pertama tuan-tuan, bila kita cerita tentang para sahabat Nabi SAW, kita kena tahu kedudukan sahabat tak sama dengan kita. Jauh tuan-tuan. Mana penyaksian dia? Dalam Quran. Penyaksian Allah terhadap para sahabat dalam Quran. Sebab kita kena tahu tuan-tuan, riwayat sejarah ni dicerita tuan-tuan. Cerita yang orang tulis, lain pencerita lain. Nanti saya akan sebut nama orang yang tulis cerita ni. Antaranya Abu Mikhnaf Al-Kufi, Lut bin Yahya, kemudian ada Saif bin Umar At-Tamimi, kemudian ada Hisham bin Muhammad Al-Kalbi, kita ada Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Mereka ni siapa? Dan mereka pun tak tengok peristiwa tu. Sejarah yang mereka tulis bercanggah antara satu sama lain. Ni tulis ni, ni tulis ni, tulis ni. Kita perlukan pada ulama yang bangkit tuan-tuan. Cerita balik seperti mana kita tahu. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Nak cerita orang ni, kalau cerita memang lain-lain. Betul tak? Kalau kita tak kaji, tak selidik. Saya ada satu kes dulu tuan-tuan. Satu budak kena langgak dengan lori. Pecah kepala. Masa dia kena langgak tu, kawan saya lalu kereta. Dia lalu, masa budak tu jatuh di bawah tayar lori tu. Bukan lori besar, lori kecil je. Jadi kawan saya ni ustaz. Dia kata depan mata dia tengok kepala budak tu kena lenyek dengan lori tu, leper terus. Terkeluar otak. Kawan dia tengok depan mata dia. Saya kata betul ke ustaz? Ya, depan mata saya. Jadi saya kuliah tu saya sebut dekat kawasan insiden tu lah. Saya tak boleh sebut dah tempat mana, takut nanti keluarga sedih tuan-tuan. Jadi saya sebut tentang musibah yang menimpa tuan-tuan. Budak tu tingkatan 4. Kata musibah menimpa, contohnya ada insiden di sini, pecah kepala. Rupanya dalam tu ada ayah dia. Ayah dia ada dalam tu. Ayah dia kata, saya yang mandikan jenazah anak saya, tak pecah kepala ustaz, penyek sikit. Saya minta maaf lah, silap. Saya nak tanya tuan-tuan lah, dari segi logik, yang mana yang betul? Logik mana betul tuan-tuan? Ayah dia ke ustaz kawan saya tu? Ayah dia lah, dia yang bagi mandi. Itulah kita panggil sanad.
Kena cek, bukan boleh ikut dan. Hatta kita kalau dia jadi insiden, tuan-tuan boleh tengok insiden, dengar cerita macam-macam, betul tak? Kata tak, motor ni yang masuk. Kau ni kata bukan, kereta ni masuk jalan dia. Pernah tak tuan-tuan berlaku? Itu hidup di dunia begitu. Sampailah kita tanya polis yang siasat negeri, lagi kuat sanad tu. Sebab tu ulama hadis letak sanad berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang berita kena siasat, itu yang bangkit ulama hadis besar-besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, naik pula apa, Abu Hatim Ar-Razi, kemudian apa, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Imam Ahmad. Ini ulama-ulama besar tuan-tuan. Abdullah bin Mubarak selidik hadis, tengok siapa yang bawa hadis ni, tulis dalam kitab Jarh wa Ta'dil, Tarikhur Ruwah, cerita dia ni lahir bila, masuk ni dalam kampung ni bila, ambil hadis pada syekh ni bila, masa dia tengah okey ke masa dia telah nyanyuk, cek habis. Supaya apa tuan-tuan? Hatta tuan-tuan boleh dikatakan mustahil lah tuan-tuan kalau ada hadis yang palsu yang dianggap sahih. Susah tuan-tuan. Sangat teliti. Hatta dalam hidup kita pun tuan-tuan, kita boleh kenal dia ni cakap menipu, betul tak? Jangan percaya sangat dia ni main mengaji, tapi bila dia dengar di cerita lain dia tak faham. Ada orang rajin mengaji tapi dia tak ingat. Ini kerja ulama hadis. Hatta sampai Imam Bukhari seluruh hidup dia dihabiskan dalam bidang hadis. Itu yang naik ulama. Sebab tu kita kena tahu tuan-tuan, bila cerita tentang sahabat Nabi, cerita apa-apa kena rujuk sanad, kena rujuk pertama Quran dan hadis. Ni kena ingat betul-betul. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Ketika mana ada sebut dalam satu tafsir, satu Rasulullah SAW melihat Zainab binti Jahshin. Siapa Zainab binti Jahshin? Isteri pada Zaid bin Harithah kan. Rasulullah tengok dia sedang berhias, dan Rasulullah tertawan dengan kecantikan. Saya sebutlah tuan, tafsir Tabari. Baik, yang mana falamma yang sebut nama Zaid, satu-satunya sahabat Nabi sebut dalam Quran Zaid bin Harithah, betul tak? Falamma qada minha Zaidun zawajnakaha. Allah Taala kahwinkan, satu-satunya isteri Nabi yang Allah kahwinkan direct tanpa ibu bapa, Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni Allah kahwinkan dengan Rasulullah dengan wahyu. Jadi dalam tafsiran tu, salah satunya dalam Qurtubi, dalam Tabari sebut, ada cerita riwayat sampai kan, katanya Rasulullah tengok Zainab binti Jahshin, Rasulullah terpegun dengan kecantikan dia, dan Rasulullah berharap kalaulah Zaid ceraikan dia, boleh aku menikah dengan dia. Saya nak tanya, cerita ni boleh terima ke tak boleh? Tuan-tuan beritahu saya, boleh terima ke tak boleh? Seluruh ulama kata cerita ni dhaif, palsu, riwayat dia salah. Adakah patut Rasulullah minta macam tu? Ada riwayat yang lebih sahih, bukan itu makna dia. Boleh tengok dalam Qurtubi, dalam Ibnu Katsir, ada riwayat yang lebih benar, bukan itu makna dia. Hatta cerita ni digunakan oleh orientalis mustashriqun untuk tengok ini Rasulullah berkenan dengan bini orang, sedangkan makna tafsir dia bukan begitu. Tengok tafsir yang lain, makna dia apa? Rasulullah Allah wahyukan. Sebab bangsa Arab ni sebut isteri anak angkat tak boleh kahwin, sedangkan anak angkat isteri dia kita boleh kahwin. Menantu yang tak boleh, betul tak? Menantu tak boleh, walaupun isteri kita tak sentuh lagi. Tapi kalau kita ada anak angkat yang tak ada nasab, anak angkat saja. Zaid bin Harithah ni anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang panggil Zaid bin Muhammad, Allah Taala tegur, jangan panggil Zaid bin Muhammad, panggil Zaid bin ud'uhum li abaihim, panggil depa dengan nama bapa depa. Jangan panggil Zaid bin Muhammad, salah, kena panggil Zaid bin Harithah. Jadi cerita yang betulnya apa? Cerita yang betulnya adalah Rasulullah Allah wahyukan Zaid akan bercerai dengan Zainab, dan Allah Ta'ala akan kahwin dengan dia. Dan disebut dalam ayat itu, Rasulullah takut nak menjelaskan isi hati dia. Bukan isi hati nak dengan tu, isi hati nak jelaskan Allah akan kahwinkan dia dengan Zainab binti Jahshin. Sebab apa Rasulullah risau? Sebab bangsa Arab anggap itu benda yang haram. Boleh tuan-tuan lah? Itu tak bersama sebenar. Saya bagi contoh yang lain. Tuan-tuan tahu nama malaikat Israel? Malaikat apa tu tuan-tuan? Malaikat menyampaikan wahyu. Takut cabut nyawa kan, Israel. Dalam Quran, dalam hadis tak ada Israel. Betul tak? Quran sebut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Malakul maut, betul tak? Mana Israel ni? Israel daripada riwayat Israiliyat. Kenapa kita terima tuan-tuan? Memang jumhur ulama sebut riwayat daripada Israiliyat boleh terima selagi mana tak bercanggah dengan Quran. Sebab Nabi sebut la tusaddiqu bani Israel wa la tukadzibhum. Jangan kita
anggap semua yang pendeta, kan ada orang Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam, kemudian apa, mereka masuk Islam ni, mereka ada ilmu tentang kitab Taurat dan Injil. Dan Taurat dan Injil ni bukan semua telah diubah, betul tak tuan-tuan? Sebahagian saja diubah. Dan ini juga kalamullah. Tu Nabi pesan, jangan bila Bani Israel sampaikan riwayat-riwayat daripada kitab Taurat dan Injil, terutamanya yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, yang dia masuk Islam, cerita dalam kitab-kitab mereka. Jangan terus kata dusta, takut itu memang betul daripada kalam Allah Azza wa Jalla. Wala tukazibhum, jangan kata betul semua, jangan kata tipu semua. Nah, tengah-tengah. Jadi ulama buat macam mana? Tengok mana riwayat yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, ambil. Mesti rujuk pada apa tuan-tuan? Quran dan hadis. Malah pegang pada Quran dan hadis ni tuan-tuan, seluruh ulama, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Lais bin Sa'ad, Abdullah bin Barak, Ishaq Rahawiyah, semua ulama-ulama ahli sunnah sepakat pegangan umat Islam adalah Quran dan hadis. Kemudian ijma' dan qiyas. Ini ijma' seluruh umat Islam. Mesti rujuk yang ni dulu. Jadi kisah tu pada Israeliat, maksudnya daripada bangsa Israel, dia ambil pada kitab-kitab dulu. Orang Melayu pun ada kita cerita juga, betul tak? Contohnya sang kancil bertemu dengan Raja Nabi Sulaiman, betul tak tuan-tuan? Itu kita tak panggil Israeliat, kita panggil Melayu liat. Betul, Melayu liat lah tuan-tuan. Kalau cerita orang Banjar, Banjariat. Hanya itulah tuan-tuan. Cerita dia panggil, maksud dia bersumberkan daripada mereka. Israel, yes, betul, bersumberkan dia, tapi tak bercanggah dengan Quran dan hadis, ulama terima. Cerita Balkis, tapi ada cerita Israeliat yang bercanggah, jelas. Contoh Nabi Daud alaihi salam. Satu hari dia tengok seorang perempuan yang cantik. Dia isi ramai. Dia tengok satu orang perempuan yang cantik. Jadi dia nak kahwin lah. Rupanya perempuan tu dah isteri orang. Jadi Nabi Daud pun fikir, cerita ni ada tuan-tuan, Bani Israel, cerita Israeliat lah. Cerita orang tulis daripada bukan riwayat hadis. Hadis ni memang straight tuan-tuan. Riwayat kisah dia tidak straight seperti mana riwayat hadis. Hadis mestilah bersambung sanad daripada apa? Siqah, dan seperti dia an mithlihi. Kemudian mesti apa? Min ghairi sujudin wala illah, tidak ada syaz dan tidak ada illah qadihah yang merosakkan dia. Mesti adil kan, dhabit dan adil. Panjang tuan-tuan. Riwayat sirah tak macam tu. Kalau Quran tak ada nafi tu, dia mutawatir. Tolak Quran, kafir. Baik. Jadi tuan-tuan, salah satu bila apa Nabi Daud buat? Cerita ni memang ada tuan-tuan. Malah disebut beberapa kitab tuan-tuan, dia kumpul riwayat Israeliat ni. Nabi Daud suruh apa? Suami perempuan tu pergi bawa pasukan perang pergi serang negara musuh. Kemudian Nabi Daud pesan kat tentera lain, bila dah menyerang, dia serang, hampa semua balik, tinggal dia seorang. Boleh pegang tuan cerita ni? Mengarut. Pasal apa ni cerita orang sampai kan? Mesti merujuk Quran dan hadis, nombor satu. Baik tuan-tuan, panjang ni saya dah agak dah tuan-tuan, cerita ni akan jadi panjang tuan-tuan. Baik tuan-tuan, cerita tentang sahabat Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama surah At-Taubah, cerita ada banyak, saya tak boleh pergi tuan-tuan, mungkin akan jadi sangat panjang tuan-tuan. Surah At-Taubah ayat 1, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. Kata Allah Azza wa Jalla, orang yang awal dan dahulu masuk Islam. Siapa dia tuan-tuan? Muhajirin dan Ansar. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian walladzina tabauhum, kemudian orang yang ikut depa. Tu kita baca tahlil tabi'in tu. Tabi'in siapa? Merujuk pada pengikut siapa? Muhajirin dan Ansar. Ni cerita kalau umat Muhammad, Muhajirin dan Ansar, oi, tinggi tuan-tuan. Tiada bandingan pada orang yang lain. Dan orang yang mengikut Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada Muhajirin, redha pada Ansar, Allah redha pada orang yang ikut depa. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Taala jamin janji syurga bagi Muhajirin dan Ansar dan bagi orang yang ikut Muhajirin dan Ansar. Ada lagi banyak tuan-tuan. Dalam surah Al-Fath ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah redha pada orang beriman yang berbai'ah denganmu wahai Muhammad di bawah pokok bai'atul ridwan. Allah Ta'ala dah redha. Ini uslub inkari tuan-tuan. Ngaji bahasa Arab, balaghah, uslub inkari kuat, laqad. Dua dibagi, ada waktu taukid.
Laqad radiyallahu, sesungguh sebenarnya Allah telah redha dengan siapa? Orang beriman yang berbai'ah. Ada 1,400 sahabat Nabi. Masa itu telah berbai'ah, katanya Sayyidina Osman telah dibunuh. Waktu masuk dalam tu telah dibunuh. Pakat nak perang sungguh-sungguh dengan Quraisy tahun 6 Hijrah. Waktu ni Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala redha. Waktu ni ada seorang munafik, Ja'd bin Hisham ke? Saya lupa nama dia. Tapi waktu bai'ah, dia duduk bawah pokok. Dia tak terikut, tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga. Siapa yang ada tu? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, kena tangkap, kena tahan. Ada Ali, ada Talhah, ada Zubair. 1,400, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala kata Allah redha dan Allah Ta'ala mengetahui hati dia. Jelas, tuan-tuan. Kata Ibnu Hajar Al-Haythami, kan Ibnu Hajar Al-Haythami, bila tuan-tuan mengaji kitab fiqh besar, tuan-tuan, macam Sabilal Muhtadin, disebut syaikhan dalam mazhab Syafi'i merujuk pada dua, iaitu Ibnu Hajar Al-Haythami dengan Syekh Ramli. Dua ni ambil daripada Imam Nawawi rahimahullah. Ada lagi ulama besar hadis yang mendapat Amirul Mukminin fil hadis, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, tuan-tuan, tak apa. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Sawaiqul Muhriqah, dia sebut apa? Mustahil Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka akan mati kufur, mati jahat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mustahil benda ni. Baik, boleh, tuan-tuan. Tu ayat ke-18. Banyak lagi nak baca ayat ni, tuan-tuan. Satu lagi, tuan-tuan. Ayat dia banyak, tuan. Hadis dia pun banyak. Saya tak boleh nak rangkum semua, masa tak sempat. Saya nak pergi terus ke Perang Jamal nanti, supaya kita tak menyalahkan sahabat. Jaga lidah kita. Kalau ada orang bawa cerita tentang yang bukan-bukan, tuan-tuan, saya bagi tahu awal, tuan-tuan. Cerita tu sama ada pada Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, ataupun pada Hisham bin Muhammad Al-Kalbi, atau pada bin Muhammad bin Umar Al-Waqidi, yang ulama hadis tak terima pun dia pun ni. Ulama, dan mereka ni pun bukan ulama, hanya sebagai sejarawan yang menulis sejarah, dan mereka pun tak saksi dengan kisah tu. Dan kisah-kisah mereka ini menjadi pegangan bagi orientalis untuk memburukkan para sahabat. Kita berhati-hati, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Kemudian, jadi, tuan-tuan, saya ambil satu lagi, tuan-tuan, yang last saya bagi sebut, tuan-tuan, supaya kita jaga lidah kita tentang para sahabat, iaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Harta rampasan perang itu cerita tentang apa? Harta rampasan perang diberikan pada muhajirin, yang mana muhajirin ni telah diusir daripada kampung mereka dan harta mereka. Sebab apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ingat kata Allah ni, surah Al-Hasyr ayat 8. Muhajirin ni pergi ke Madinah semata-mata untuk apa? Nak cari kurnia Allah dan keredaannya. Jaga lidah. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan muhajirin dan ansar, muhajirin ni nak tolong Allah dan Rasul. Pergi ke Mekah, tuan-tuan, Selai Pinggang. Yang tinggal tanah tu semua jadi wakaf, tuan-tuan. Tak boleh batu-batu Mekah tak ambil dah harta. Semua untuk Allah dan Rasul. Sebab tu banyak peluasan masjid Mekah, dan banyak juga tanah-tanah sahabat yang hijrah tu. Dia pun bawa harta yang ada je, yang tinggal semua wakaf terus. Tanah-tanah yang ada memang pergi Selai Pinggang 500 km. Kemudian kata Allah, ulaika humus shadiqun. Muhajirin ni orang-orang yang benar. Kemudian tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Imam Qurtubi meninggal pada 671 Hijrah. Dia tulis kitab dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dalam ayat ni, tuan-tuan boleh tengok Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Suratul Hasyr ayat 8, 9, 10. Dia bawa satu kisah yang sangat menarik. Yang mana seorang lelaki jumpa Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Siapa dia? Dia ni adalah anak kepada Sayyidina Husain, tapi dia selamat ketika mana peristiwa Karbala. Cerita ada panjang. Lepas selamat, dia ada hubungan yang baik dengan Yazid. Cerita panjang tu Yazid nanti, macam mana dia boleh baik dengan Yazid pula. Ali bin Husain Zainal Abidin, tuan-tuan, dia ni digelar As-Sajjad. Apa makna As-Sajjad? Rajin semayang, kuat semayang. Orang jumpa dia, orang tanya dia. Saya boleh buka kat tuan-tuan, boleh. Saya nak tengok pun boleh. Ada tafsir Qurtubi dalam ni. Jadi, tuan-tuan, orang tanya kat dia, apa pandanganmu tentang Osman? Ini berat, tuan-tuan. Osman ni jaham sahabatnya demi syurga. Banyak kelebihan, sebab dia ada kaitan tu antara Osman dengan Jamal tu. Dia kaitan memang erat. Memang kena sebut tu tak tentang Sayyidina Osman bin Affan. Apa pendapatmu tentang Osman? Saya tahu, saya baca tu sejarah-sejarah yang ada orang percayakan, yang bukan-bukan kita tahu, bukan kita tak tahu. Semua riwayat pada mana kita tahu. Sama ada Waqidi, Abu Mikhnaf dan sebagainya, ataupun orientalis. Tak lebih daripada tu, tuan-tuan.
Yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Tidak ada nilai padanya. Baik, jadi tuan-tuan, tanya pada dia, apa pendapatmu tentang Osman? Macam kita kalau tanyalah, apa pendapatmu tentang Imam Syafi'i? Wih, ni ulama besar ni. Tanya seolah-olah nak memburukkan. Ni macam leceh lah. Kalau orang tanya kita, kalau orang kata-kata, hang ni pegang mazhab Syafi'i, betul ke mazhab Syafi'i tu? Kalau kita orang kita boleh luku pula dia tu tuan. Siapa yang iktiraf Imam Syafi'i tu? Betul tak? Saya pernah orang sebut pasal ulama hadis. Siapa iktiraf ulama hadis ni mensahihkan? Siapa nilai dia? Yang menilai ulama hadis, ulama Islam, seluruh umat Islam. Kalau tuan-tuan ambil PhD cukup dengan 5 kan, untuk Viva tu 5 orang cukup. Kenapa dia angkat kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, seluruh umat Islam kaji sampai hari ni. Tidak ada bandingan ni pun ni. Tu yang diangkat nama ulama yang muktabar, yang dipegang. Ya Imam Ghazali rahimahullah. Kalau orang tanya siapa nilai dia, seluruh ulama Islam sampai hari ni. Baik, jadi tuan-tuan orang tanya apa pendapat tentang Sayyidina Osman, macam menghina Sayyidina Osman. Apa pendapat tentang Sayyidina Osman? Ali bin Husin Zainal Abidin ni, dia panggil Maisat. Dia kata, saudara, adakah engkau termasuk dalam golongan yang difirmankan oleh Allah yang saya baca tadi tu? Hang termasuklah dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut ni, lil fuqara'il muhajirin, golongan muhajirin yang telah diusir daripada kampung dan harta mereka mencari keredaan Allah. Mereka ni golongan yang benar. Hang termasuk dalam golongan ni tak? Dia kata, lelaki tu kata, tak, aku bukan muhajirin. Kata Ali Zainal Abidin As-Sajjad rahimahullah, dia kata kalau macam tu hang mesti termasuk dalam gelombang yang kedua. Sambungan ayat tadi ya. Sambungan dia baru saya baca tuan-tuan, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang-orang yang menetap di kota Mekah dan telah beriman min qablihim, sebelum datangnya muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, depa sayang orang yang hijrah kat depa. Allah Taala cerita ni Ansar ni apa? Allah Taala cerita, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Muhajirin ni dalam hati mereka, Allah Ta'ala tahu hati manusia tuan-tuan, dalam hati mereka ni tak ada menyimpan apa-apa hasrat. Waktu tolong muhajirin tu semata-mata kerana Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebihkan muhajirin walaupun mereka susah, mereka perlu kan. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang selamat daripada sifat kedekut dirinya, maka dia orang yang berjaya. Ansar tadi orang yang benar, muhajirin orang yang berjaya. Hang masuk dalam ni ke? Kata lagi tu tak. Tak apa. Kemudian kata Ali Zainal Abidin, kalau hang tak termasuk dalam ayat tadi, hang mesti masuk dalam golongan yang ketiga. Kalau tak, demi Allah hang terkeluar dari Islam. Apa dia? Sambungan ayat tadi yang ke-10. Kita duk baca lepas sembahyang kan. Sambungan tadi 8, 9, 10 suratul Hajj. Apa sambungan dia? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah siapa? Muhajirin dan Ansar. Buat apa kita ni? Kita semua lah tuan-tuan. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Kita baca kan dalam sembahyang jenazah. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, bagi golongan-golongan yang telah beriman sebelum kami. Perak kita banyak imam-imam malah Muhajirin dan Ansar paling awal sekali. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian pada orang beriman. Kalau Muhajirin lagi lah tuan, para sahabat Nabi, Rabbana innaka raufur rahim, kaulah Tuhan yang maha penyayang lagi maha ampun. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Jaga, jangan duk seronok sangat. Hidup baca ni. Saya baca kan tak macam saya mengaji dekat U tuan-tuan, tebal kitab sirah saya baca. Saya pun pelik tuan-tuan, baru mengaji lebih baru tahu. Kita kena tahu manhaj Imam At-Tabari rahimahullah bila dia tulis kitab dia Tarikh Al-Imam Wal Muluk. Apa manhaj dia? Tahu manhaj ni metodologi penulisan kitab. Ada ulama dia kumpulkan hadis sahih macam Imam Bukhari. Ada ulama dia kumpulkan sahih hasan, dhaif sikit. Ada ulama dia kumpulkan hadis-hadis palsu. Sebab apa? Nak bagi tahu hadis ni palsu. Contohnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, jadi kitab Al-Mawdu'at. Imam Tabari ni ulama hadis dan ulama tafsir besar tuan-tuan, dan dia ulama ahli sunnah wal jamaah, dan dia sangat, tuan-tuan tahu bila sebut ahli sunnah sangat menghormati apa? Sahabat Nabi, ahlul bait Nabi dan isteri-isteri Nabi. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh mencela siapa-siapa. Kalau cela fasik tuan-tuan. Sesat. Jadi tuan-tuan, Imam Tabari dia tulis dalam kitab dia dah awal-awal kitab dia tu. Dalam tu tuan-tuan, sampai malam ni patutnya saya bawa, sebab saya rujuk tuan-tuan kitab ni banyak yang tak diterjemah lagi, antaranya Qabasat Tarikhiyah
Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Antaranya kitab karangan anak murid Imam Ghazali, tuan-tuan. Al-Awasim Minal Qawasim, antara yang terbaik cerita tentang kisah-kisah ni lah, tuan-tuan. Banyak yang belum terjemah bahasa Melayu, jadi kena cek dalam bahasa Arab. Ada satu lah yang terjemah dalam bahasa Melayu, kitab Hiqbah min At-Tariq karangan Syekh Dr. Osman Khamis, ulama Jordan. Banyak lagi, tuan-tuan, kitab yang ulama sebut ni, antara Dr. Amhazun Tahqiq Mawqif Sahabah fil Fitnah dan sebagainya. Baik, tuan-tuan. Ni tak berhenti, tuan-tuan, ni gear 5 ni nak bagi cukup, tuan-tuan, lagi habis. Jadi, tuan-tuan, Imam Tabari tulis di mukadimah kitab dia. Dia kata, dalam kitab aku ni ada kisah yang mana mungkin pembacanya berasa pelik, pendengar dia berasa jijik. Sebab apa? Dia tak dapat menerima kebenaran kisah dalam ni. Ketahuilah bahawasanya kisah ni bukan daripada aku, kisah ni pada orang lain. Aku hanya meriwayatkan seperti mana sampai. Manhaj dia tulis kitab dia tu mengumpulkan sejarah segala cerita yang sampai. Dia pun tak sempat, dia meninggal 310 Hijrah. Antara dia dengan kisah ni hampir 200 tahun, tuan-tuan. Tapi amanahnya Imam Tabari ni, bila dia tulis kisah, dia datangkan riwayat supaya kita boleh kenal. Oh, ni riwayat. Kalau cerita merepek, Abu Mihnah. Kalau cerita merepek lagi, Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Kita mengarut lagi, Muhammad bin Hisham Al-Kalbi. Boleh nampak antara empat perawi ni, tuan-tuan, perawi sejarah, yang paling kuat yang dipegang adalah Musaif bin Umar At-Tamimi. Ini yang paling kuat. Itu pun dia lemah dalam hadis. Ini yang menjadi pegangan majoriti ulama hadis. Sampai Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ambil sebahagian penulisan Musaif bin Umar At-Tamimi dalam kitab dia Raddu wal Futuh, masukkan dalam kitab dia. Ini yang sejarawan yang paling kuat banding yang lain. Ala kulli hal, sejarawan ni pun sama. Kalau riwayat dia tak bercanggah dengan hadis dengan Quran, ulama bersikap mutasahih, boleh ambil selagi mana tak bercanggah. Baik, tapi kalau memburukkan sahabat memang salah lah, tuan-tuan. Quran dah sebut kemuliaan para sahabat, jaminan syurga. Baik, jadi tuan-tuan, itu metodologi Imam Tabari. Dan Imam Tabari tidak menghina mana-mana sahabat. Tak ada dia menghina Muawiyah ke, menghina Aisyah ke, menghina apa, sahabat-sahabat dia tak ada menghina pun. Dia hanya sekadar mengumpulkan. Kita yang membezakan, tuan-tuan. Banyak dah ulama yang menulis, tuan-tuan. Sebab apa? Kadang ada orang dia baca cerita bukan-bukan, dia rasa dia tahu lain pada orang, betul tak? Padahal cerita tu salah. Tak betul. Malah banyak orientalis yang kumpulkan riwayat-riwayat yang memburukkan sahabat. Orientalis banyak buat kerja ni. Sebahagian orang dia baca buku orientalis, dia percaya orientalis banyak kumpul tulis. Pasal apa nak burukkan sahabat, tuan-tuan? Antara kita dengan Rasulullah, kita mana jumpa Rasulullah, betul tak, tuan-tuan? Yang bawa Quran pada kita ni sahabat, baru sampai pada tabi'in, sampai pada kita. Yang bawa hadis ni siapa? Bawa hukum hakam ni siapa? Sahabat, baru tabi'in, tabi'in, baru sampai pada kita. Memang kepala orientalis ni, mustasyrikun ni, kita boleh potong sahabat, rosak. Kita tak boleh, tuan-tuan, buat macam Doraemon, masuk dalam apa? Meja kan? Masuk meja jumpa Rasulullah. Mana boleh? Melalui sahabat. Sebab tu dia pun nak serang sana, nak putih sana, senang. Baik, jadi berhati-hati, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kita kembali pada perang Jamal. Macam mana boleh jadi perang? Panjang, cikgu. Sambung sikit boleh kot nanti, no? Tak apa, no, cikgu. Saya ikut cikgu dengan Haji lah. Haji nama apa? Lupa Haji. Jamuddin. Saya sampai tak sempat nak minum, tuan-tuan. Dah agak kan? Ni, tuan-tuan. Tuan-tuan lepas azan maghrib, tuan-tuan sembahyang sunat dulu ke? Ke terus sembahyang? Kan azan maghrib, sembahyang sunat dulu ke terus sembahyang? Sembahyang lah. Oh, iya ke? Sebab saya hari sembahyang kat masjid tinggi, tuan-tuan baru bagi salam. Sempat ingatkan tuan-tuan sembahyang apa? Sembahyang sunat dulu. Tak apa, tuan-tuan, dua-dua okey je. Dua-dua boleh. Baik, jadi tuan-tuan, cerita dia macam mana? Jadi perang Jamal, dia rentetan daripada Sayyidina Osman bin Affan. Dia pemula fitnah Sayyidina Osman bin Affan. Malah ada dalam sebahagian buku tulis Sayyidina Osman ni lemah pemerintahan, 6 tahun okey, 6 tahun tak okey. Ini semua Abu Mihnah, tuan-tuan. Dia punya kerja. Tak disebut oleh mana-mana ulama hadis, tak disebut oleh mana-mana sahabat. Abu Mihnah punya kerja, dia punya onar. Baik, jadi tuan-tuan, Sayyidina Osman bin Affan, dia berfitnah ni macam-macam pada Sayyidina Osman sampai dia datangnya pemberontak ke kota Madinah. Asalnya pemberontak ni telah ditangkap. Saya nak cerita tu tak boleh, contohnya dia kononnya diangkat keluarga dia, tak betul. Bani Umayyah banyak diangkat oleh Sayyidina Umar, diteruskan saja macam Muawiyah, Sa'id bin As. Ni cerita tak sempat, tuan. Cerita dia tak memendek apa, dia tak qasarkan semayang di Mekah. Ni cerita remeh-remeh, dia pun nak merontak. Tuan-tuan, kita hidup sekarang ni pun, tuan-tuan, kita tengok Tunku Rani Abdul Aziz sikit punya baik, tapi ada orang benci dengan dia? Ada, tuan. Ada. Saya pernah pergi ziarah kumuk Tunku Rani Aziz, ada di Kelantan tu. Ada orang yang dia pelik main ziarah, dia pun tak ziarah. Pasal orang baik lagu tu pun orang tak suka.
Tunggu dia orang, ada orang tak suka. Tuan-tuan tengok Facebook ada ke tak ada? Tuan-tuan pun pening kalau tengok dia bertulis. Tuan-tuan, orang akan jadikan isu remeh lagu mana pun nak mengata. Itu orang. Sayyidina Osman antara benda remeh gitulah. Dia tak qasakan semayang di Mekah. Di pasal di sana dia ada rumah, tuan-tuan, isteri dia satu. Jadi dia anggap dia dah bermukim di situ. Dia banyak, semua ulama dah jawab. Saya tak dapat panjang, dia ada lebih kurang 9-10 macam itulah. Kalau cerita lagi tak sempat, tuan-tuan. Jadi saya ceritanya, tuan-tuan, pemberontak ni dia guna nama, dia punca nombor satu adalah Abdullah bin Sabah. Dia kena sebut. Tapi bila tuan-tuan mengaji, akan ada orang kata Abdullah bin Sabah tak ada. Betul tak? Saya tahu ya, bukan tak tahu. Pasal apa? Saya mengaji KMM dulu. Dua mensyarah saya bagi tahu Abdullah bin Sabah mana ada. Ini rekaannya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, Abdullah bin Sabah tidak ada ulama sama ada ahli sunnah ataupun syiah yang menafikan dia, melainkan golongan mutaakhirin. Seluruh ulama ahli sunnah yang tulis hadis ke, yang tulis sirah, Imam Tabari, Ibnu Athir, Ibnu Hazmin, Imam Ibnu Kathir, ramai lagi lah, tuan-tuan, semua sepakat ada satu sosok tubuh yang bernama siapa? Abdullah bin Sabah. Ada tak selain pada ahli sunnah? Ya, syiah ada. Baik, syiah yang pertama dalam kitab An-Naubakhti, dalam kitab Firaqus Syiah. Naubakhti ni meninggal 1200 tahun yang lepas, tuan-tuan. Dia tulis dalam tu Abdullah bin Sabah, pengikut Abdullah bin Sabah. Dalam kitab dia Firaqus Syiah An-Naubakhti. Kemudian dalam kitab Rijal Kishi, ni ulama Syiah juga, tuan-tuan, pun sebut tentang adanya Abdullah bin Sabah. Dia mengaku Nabi dan Ali itu Tuhan. Siapa sebut? Dalam kitab Rijal Kishi. Sebut juga dalam An-Nuri At-Tabrisi. Sebut juga dalam kitab dia Mustadrakul Wasail. Sebut juga oleh siapa? Biharul Anwar Al-Majlisi. Biharul Anwar Al-Majlisi sebut dalam kitab dia tentang adanya satu individu yang bernama Abdullah bin Sabah. Siapa lagi sebut, tuan-tuan? Ramai lah, tuan-tuan. Yang saya sebut 3 lah, tuan-tuan, yang saya ingat, tuan-tuan. Tapi ceritanya, tuan-tuan, ulama ada lagi Tusi, tuan-tuan. Rijal Tusi. Ulama hadis Syiah pun sebut adanya satu golongan namanya Abdullah bin Sabah. Jadi nak nafikan macam mana, tuan-tuan? Kalau orang nafi kan kata, yang nafi ni tahun bila orang nafi? Bila nak nafi? Ni ulama sepakat ada kelompok ni. Ada orang kata alasan dia kerana dia daripada riwayat Syekh bin Umar At-Tamimi, yang mana dalam hadis dia tak diterima, Syekh bin Umar At-Tamimi. Tuan-tuan, ini satu anggapan yang salah. Sebab dalam kitab Tarikh Dimashq karangan Ibnu Kathir, Ibnu Asakir, dia ada dua riwayat. Dia bukan daripada Syekh bin Umar At-Tamimi, daripada Abu Tufail dengan Zaid bin Wahab. Dan malah saya dah sebut Syekh bin Umar At-Tamimi adalah sejarawan yang paling kuat di sisi ahli sunnah banding yang lain. Boleh, tuan-tuan? Jadi cerita Abdullah bin Sabah ni memang ada. Kalau ada orang nafi, ini orang hak kemudian. Antara yang nafi Murtada Al-Askari. Ini hak ulama ni. Orang dulu tak nafi, dia pun mula nak nafi. Dalam kitab dia apa? Abdullah bin Sabah wa usturun ukhra, ataupun Taha Hussein. Dalam kitab dia pun nak nafi juga Ali wa bunuhu. Tapi Taha Hussein ni, tuan-tuan, dia pun menafikan juga Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim membina Kaabah. Sampai sebut dalam kitab dia apa, fi syi'ri jahili, dia kata Quran boleh je sebut Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah, tapi dia pun tak buat pun. Oh, ni berat dia, tuan-tuan. Siapa dia? Si Taha Hussein. Jadi Abdullah bin Sabah punca dia, punca utama jadinya pemberontakan. Baik, jadi tuan-tuan, dia buat apa? Ceritanya pada zaman ada lagi 3 minit tuan-tuan. Sebab saya tak boleh sebut perang tu melainkan kena tahu pasal Perang Aisyah gerakkan tentera dia. Baik, jadi tuan-tuan tengok, kena sambung cikgu boleh kot nanti sambung tu. Saya minta kebenaran, tuan-tuan, saya nak sambung cerita ni, boleh tak? Bersiri sikit, tuan-tuan, boleh tak, tuan? Boleh kot tu? Nak bagi faham sungguh ni. Nak bagi faham sungguh. Kok nanti nak tanya apa ke, saya baca dalam kitab ni, bagi tahu kitab mana, rujukan mana, bagi tahu. Senang, kita boleh tengok riwayat mana. Baik, kita ada lagi 2 minit. Jadi ceritanya Abdullah bin Sabah ni daripada Yaman. Daripada Yaman dia datang ke mana? Datang dia Yahudi, Muslim Islam, datang ke Madinah. Tapi Sayyidina Osman layan dia macam orang biasa, dia sakit hati ya. Maka dialah orang yang pertama. Ini riwayat daripada Syekh bin Umar sebut, dan malah dalam kitab Syiah pun sebut, An-Naubakhti pun sebut. Ni ulama besar Al-Kishi pun sebut, Nuri Tabrisi pun sebut, At-Tusi pun sebut, Biharun Anwar pun sebut, Al-Majlisi. Ramai gila, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, Allah bin Sabah ni dia sakit hati, maka dia buat satu benda yang boleh ganggu gugat. Dia buat apa? Kita nak sesatkan orang, kita kena guna nama orang. Maka dia sebarkan pada golongan Badawi ni, orang Badawi,
Orang yang tak tahu apa, dia kata sebenarnya ni ajaran dia. Sebab tu orang nak nafikan dia. Sebab dalam sejarah Imam Tabari ni ataupun dalam Nawabakhti ni, cerita dah 1000 tahun lebih tuan-tuan, 1200 tahun lebih, pasal cerita tentang ajaran dia yang dia tengok, macam nak sama dengan kami ya. Itu yang dia nak nafikan tu. Habis-habisan, walaupun dia disebut oleh ramai ulama, cuba nafikan dia tak ada. Sampai pensyarah saya dua menafikan, masa saya mengaji di UM lah. Tapi saya hormatlah dia pensyarah saya, nak buat lagu mana, dia adalah kepentingan dia tu. Nafikan semata-mata nafi tuan-tuan, bukan dengan hujah, menafikan begitu je. Baik, jadi tuan-tuan, bila dia sakit hati dengan Sayyidina Osman, dia buat apa? Dia kata sebenarnya apa? Pelik sungguh orang yang mengatakan Isa akan bangkit, tapi dia pun tak kata Rasulullah akan bangkit semula pada kubur. Dia panggil akidah raja'ah, mati hidup balik. Ini yang pertama. Itu ada orang percaya imam-imam akan balik-balik. Pakai pasal inilah, ni sebut 1000 tahun lepas tuan-tuan. Ni baru main betul nak nafikan dia. Ni mengarut dah tuan-tuan. Jadi dia sebut itu yang pertama. Yang kedua akidah wasi. Wasi ni apa? Dia kata dulu, ni kata Allah bin Sabah lah, dulu ada 1000 nabi. Tiap-tiap 1000 nabi dia ada wasi. Apa benda wasi? Dia mewasiatkan siapa pewaris dia. Yang ni bukan akidah tuan-tuan mana-mana, ni akidah Abdullah bin Sabah, tercatat oleh ramai ulama. Dia kata wasi. Jadi siapa wasi dia? Sayyidina Ali lah. Nampak, dia kena guna orang lain. Pasal apa? Baru boleh perkenal kawan ni. Guna nama dia Ali. Tak apalah. Kemudian dia kata apa lagi? Banyak akidah dia tuan-tuan. Banyak akidah dia. Tapi ni dua yang penting lah. Kemudian dia kata sahabat yang lain telah merampas khalifah daripada Ali. Dia orang yang pertama dalam sejarah yang sebut lagu tu. Dia Abdullah bin Sabah. Sebab tu dia cuba nafikan dia tak ada, mati-matian. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia buat? Maka dia gerakkan apa? Dia mula main isu macam politik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat dunia lah tuan. Baik orang lagu mana pun tuan-tuan, ada orang tak suka? Ada. Betul, politik ni kita dah ada WhatsApp, dah ada Facebook tuan-tuan. Tapi orang boleh sebarkan fitnah macam-macam. Ada tak fitnah tuan-tuan? Dengan fitnah boleh jatuh satu kerajaan, betul tak tuan-tuan? Ada pemimpin dia baik, orang fitnah jatuh dia. Walaupun kita ada WhatsApp, Facebook, begitu yang dia buat. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Kufah, ke Basrah, merata dia pergi. Last kali tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan saya nak bagi tahu yang Sayyidina Osman mati ni. Syahid tuan-tuan. Dia kumpulkan ramai-ramai. Mula-mula dia memberontak pada tahun 34 Hijrah, memberontak lah. Tapi Sayyidina Osman ni pemaaf. Tangkap depa, Sayyidina Osman marah depa dan lepas balik. Rupanya tahun ke-35 tu depa buat secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Macam mana depa buat? Depa main daripada Mesir kononnya main nak lantik siapa? Sayyidina Ali sebagai khalifah. Satu lagi daripada Kufah, katanya main daripada Kufah nak lantik Zubair bin Awam sebagai khalifah. Semua pakai nama apa? Sahabat tuan-tuan. Main pula daripada Basrah, nak kata apa? Nak lantik Talhah bin Ubaidillah sebagai khalifah. Main. Tapi dia pemain, dia ikut jemaah haji. Dia tahu bila haji bulan haram tak boleh perang. Orang ramai pergi haji, dia pun ikut jemaah haji. Bila orang pergi haji, dia serang khalifah yang berada di Madinah. Dia kepung dia. Kepung dia. Tak sempat lah tuan-tuan. Kita kena ikut SOP lah. Kena berhenti tuan-tuan. Betul tak? SOP dia berhenti betul? SOP nya berhenti kan? Kau boleh sambung? Boleh sambung saya pukul 9 terus ni saya bagi. Tak apa tuan. Kita berhenti kot no. Boleh kita sambung akan datang tak Cikgu Syarif? Cikgu Syarif bagi lampu hijau akan datang tuan-tuan tu. Kitab tuan-tuan simpan dulu lah. Saya habiskan sampai ke peperangan Siffin je nanti. Nanti terbunuh, bagaimana terbunuhnya Sayyidina Hussein, terbunuhnya Sayyidina Hasan, kita akan sebut sebagaimana yang disebut oleh banyak riwayat yang dipegang oleh para ulama, mana yang sahih daripada mana yang batil. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung akan datang. Cumanya saya nak bagi tahu tuan-tuannya yang siapa? Abdullah bin Sabah katanya sebagai riwayat sebut dialah yang membunuh Sayyidina Osman bin Affan. Ada riwayat yang sebut dipanggil Al-Mar'u Al-Aswad, dia kulit gelap. Mar'u dalam kitab sejarah tulis Al-Mar'u Al-Aswad, lelaki yang berkulit hitam yang menikam Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, jadi tuan-tuan akan datang kita pergi pada macam mana dia berkepung, dan persoalan yang besar nanti yang kita akan sebut akan datanglah tuan-tuan. Masa Sayyidina Osman kena bunuh tu, di Madinah adanya Sayyidina Ali, adanya Sayyidina Husain, adanya Sayyidina Hasan, adanya Abu Hurairah, adanya Zaid bin Sabit, adanya ramai lagi tuan-tuan sahabat. Siapa tak tolong dia? Persoalan besar tuan-tuan. To be continue lah. To be continue lah. Malah ada orang pernah tanya Sayyidina Ali, pasal apa tak tolong Osman masa dia kena bunuh. Dan pasal apa Sayyidina Osman menyerahkan diri dia. Ini cerita yang akan datang. Boleh ikut tuan-tuan tu. Jadi sebelum saya lupa tuan-tuan,
Saya ni beli mic ni tuan-tuan masa saya masa PDPR itu, masa kita tak boleh kuliah. Jadi saya mengajak di Penang, Masjid Jawi, dia buat online. Jadi saya belilah benda tangan ni tuan-tuan. Jenama apa? Boya tuan-tuan, jenama. Nama ganas tuan-tuan. Jadi saya pun beli, saya buat rakaman lah. Saya kuliah, saya rakam. Kemudian saya bubuh di YouTube. Tapi di YouTube saya bubuh tuan-tuan, tak ada subscribe pun. Tuan-tuan nak dengar lah. Saya nak kok tuan-tuan nak dengar balik. Kok nak dengar balik ke apa, mungkin ada fakta yang tuan-tuan nak share dengan saya ke dan sebagainya. Tuan-tuan boleh dengar balik. Saya bubuh video daun ke pokok ke macam tu lah tuan-tuan. Kok tuan-tuan nak dengar balik. Tuan-tuan pergi saja di YouTube. Tapi memang tak ada subscribe. Saya beritahu tuan-tuan lah, ni biasa je tuan-tuan, saya nak share kuliah saya ya. Tuan-tuan pergi di YouTube, tuan-tuan type siri kuliah peribadi. Di situ banyaklah beberapa kuliah yang saya share sikit dia tuan-tuan. Baru mula saya pun pada tempat yang saya kuliah, saya pun share lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar ke macam mana kan, bila-bila ke saya cadang ke apa, kok nanti meninggal mana tahu, kok anak-anak hidup panjang, anak-anak boleh dengar, oh ni kuliah ustaz ayah ni ada dalam YouTube. Itulah tuan-tuan. Itulah niat. Mudah-mudahan dah mati ada manfaat setelah kematian. Jadi tuan-tuan boleh type siri kuliah peribadi, ada kuliah saya lah dalam tu, di tempat-tempat yang lain. InsyaAllah tuan-tuan akan datang kita akan jawab persoalan tu. Kenapa Sayyidina Ali tak tolong, sedangkan Sayyidina Ali pahlawan Islam yang hebat, betul tak? Sangat hebat. Kenapa dia tak tolong, sedangkan dia sangat kuat? Betul tak? Hebat. Dia boleh pegang pintu benteng Khaybar. Orang nak angkat ramai, dia satu tangan orang nak angkat ramai, dia satu tangan. Memang kuat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajah. Baik, pasal apa nanti kita akan cerita tuan-tuan. Okey, saya minta maaf tuan-tuan kasar bahasa terlanjur dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.